Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ni kita baca doa ni sama-sama nah sahabat-sahabat sekalian. Kita sama-sama baca insya-Allah. Aryani, Ishta, Maya, Zaliha, Podlexi, Zali ala Sayyid, Zilashman, Brother Long, Alam Salam, semua. Meh kita sama-sama baca. Halimatus Sa'diyah, favorite ni masya-Allah. Salih Sayyid. Okey. Surah Rawdatul Faidin. Mari kita sama-sama baca doa, tiga doa ni. Salih ala Sayyid Muhammad. Nurlin, Alam Salam, Siti Maryam, Waalaikumsalam wabarakatuh. Okey, semua sahabat-sahabat, mari kita baca tiga doa jauh daripada wabak dan musibah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita tentang syurga Nabi SAW. Balik pada perbincangan kita, ada dua perkara. Faridah Ibrahim alaihi wasallam, sallallahu berkata, baik sallallahu alaihi, ada dua keadaan orang yang beribadat di sisi Allah. Yang pertamanya dia panggil orang yang sallallahu alaihi ibadatnya seorang saudagar. Peringkat kedua lebih tinggi, nama dia ibadatnya seorang hamba. Peringkat rendah ni, peringkat yang dipanggil sebagai ibadahnya seorang saudagar ini, dia nak benefit atas ibadat dia. Nah, macam orang berniaga lah. Orang berniaga dia nak something, dia nak kelebihan-kelebihan, dia nak hasil daripada perniagaan dia. Dia panggil orang saudagar lah. Sallallahu Muhammad. Berbeza dengan orang yang seorang hamba, bekerjanya seorang hamba, dia dah tak kisah dah. Dia tak kisah dah dengan apa ni, berapa pendapatan dia. Dia kira dia nak khidmat kepada tuan dia. Maka peringkat kita ni orang awam, kita lebih kepada peringkatnya orang seorang saudagar. Bila kita buat satu ibadat, kita nak benefit. Kita nak benefit. Pasal apa buat ni? Kan Nabi SAW janji murah rezeki. Pasal apa buat ni? Kan Allah Nabi SAW janji syurga. Pasal apa yang sungguh buat ni? Kan Allah janji rumah dalam syurga. Pasal apa buat ni? Kan Allah janji jauh daripada api neraka. So kita buat amalan itu berdasarkan kepada janji-janji Allah, yang benefit-benefit yang Allah janjikan. Boleh ke? Boleh. Syirik tak? Tak.
Kenapa tak syirik? Kenapa? Kan salah kalau sepatutnya seorang itu buat amalan kerana Allah lah, bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Buat amalan, ya sungguh sampai satu peringkat kita beribadat kepada seorang, ibadatnya seorang hamba, waktu tu kita buat ibadat semata kerana Allah, bukan pasal apa-apa dah. Pasal apa buat ni kerana Allah, pasal apa buat ni kerana Allah. Pasal apa yang disebut sebagai tak syirik, walhal dia buat kerana syurga, dia buat kerana neraka? Sebab siapa yang offer syurga tu? Siapa yang offer neraka tu? Siapa offer neraka? Siapa yang kata apa jaminan daripada neraka? Siapa yang sebut tentang pahala? Siapa yang sebut tentang dosa? Allah yang sebut. Maka selagi dia mai daripada Allah, indirectly kita buat kerana Allah lah. Yang tak bolehnya apa? Pujian manusia. Yang tak bolehnya apa? Manusia buat tu pasal orang puji, buat tu pasal orang dengki, buat tu pasal orang... Faham tak ni Ustaz Jiman? Buat juga ni pasal apa? Sekali orang kata apa kalau tak buat? Itu dah jadi kerana manusia. Itu tak boleh. Itu yang dia panggil syirik khafi tu. Tapi selagi benda tu mai daripada Allah, maka salat Jiman, dia benda yang diharuskan pada syarak. Cuma kita buat ibadat lagi, buat ibadat lagi, buat ibadat lagi, sampai ke satu tahap kita buat ibadat dalam keadaan kita tak bincang dah tentang syurga neraka. Kita bincang, aku buat ni kerana Allah SWT. Kalaulah kita tak dibenarkan untuk melakukan ibadat kerana Allah, kerana syurga, kerana untuk dapatkan hasil, kena dapatkan kenikmatan syurga, maka Allah tak akan cerita tentang syurga. Allah tak akan cerita, Nabi SAW tak cerita tentang kenikmatan syurga, Nabi SAW tak cerita. Para sahabat ni sampai meleleh ayat-ayat dia dengar Nabi SAW cerita tentang syurga. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Aku Ustaz lambat hari ni tengok live, uruskan anak-anak. Bagus betul lah mak ayat ni, uruskan anak-anak. Masya-Allah, suami yang salihah, alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat. Baik, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Mari kita nak masuk dulu sebelum kita nak bincang tentang Ar-Rayyan. Saya nak minta tuan-tuan yang menyaksikan video ni, tolong tuan-tuan, saya nak minta tolong sekali lagi saya nak minta tolong klik share. Tolong klik share. Pasal apa saya minta sangat ni? Sebab saya nak raikan penganjur kita pada petang ni. Depa bersusah payah untuk menganjurkan program ni, subhanallah dengan harapan ilmunya tersebar. Maka subhanallah salli alaihi wasallam. Saya Hasan Hussein, Ustaz sebut syirik apa dia? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, atau syirik asghar, syirik yang kecil, syirik yang tidak menggugurkan akidah ataupun iman, tetapi memadamkan pahala. Kena saya nak minta semua yang menyaksikan melalui Facebook ataupun melalui Instagram, salih alaihi untuk kita klik share bagi kita meraihkan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah Salih Al-Syamat Agama Menengah Bandar Salak Tinggi atas program yang dianjurkan ni, bagi meraihkan usaha mereka tu. Maka satu je yang kita boleh buat ialah kita tolong, selain daripada kita tengok video ni, kita tolong klik share bagi kita meraihkan usaha supaya ilmu ini akan dapat disebarkan seluas mungkin, insya-Allah. Saya ucap sangat terima kasih rendah daripada hati saya kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk just klik tekan share sahaja. Terima kasih Liza sudi share dan share, alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih semua sahabat. Baiklah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keduanya saya nak minta seperti biasa untuk mencatat nota-nota yang kita bincangkan dalam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Harlini Sulaiman, masya-Allah, mudah-mudahan Harlini akan istiqamah untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Permata tolong kempen. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Okey, syurga dan keindahan tamannya. Syurga dan keindahan tamannya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73-74. Serta mereka berkata, salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad, segala puji bagi Allah yang telah salli ala sayyidina Muhammad menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat di syurga ini di mana saja kami sukai. Maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ayat sebelumnya cerita tentang keadaan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan salli ala sayyidina Muhammad dengan maksudnya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga secara berpasukan-pasukan. Orang
yang waktu kita nak masuk syurga nanti, kata Allah SWT dalam ayat ni, orang yang bertakwa kepada Allah, kita akan dibawa ke syurga dengan pasukan-pasukan, sehingga apabila mereka sampai di syurga-syurga dan pintu-pintunya sedia terbuka, dan penjaganya mengalu-ngalukan dengan mengatakan salam sejahtera ke atas kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Lalu mereka pun masuk. Kemudian dia sambung pada ayat yang kita bacakan tadi, sallallahu alaihi Muhammad, serta mereka lalu mereka berkata, segala puji yang tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat di mana saja yang kami suka di syurga ini, maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ceritanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah As-Sad ayat 50 hingga 51, yang bermaksud iaitu beberapa buah syurga, tempat penginapan yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Mereka akan bersukaria dalam syurga tersebut. Mereka akan bersukaria, sallallahu alaihi Muhammad, dalam syurga tersebut, sallallahu alaihi Muhammad, sambil berbaring di atas perlaminan. Mereka minta di situ buah-buahan dan minuman yang berbagai jenisnya dan rasa kelazatannya. Allah berfirman lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24 yang maksudnya iaitu syurga yang kekal bagi mereka yang akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka, serta malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, yang ini memberi hormat dengan berkata salam sejahtera yang berpanjangan. Disebabkan kesabaran kamu, maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dulu. Jadi itu di antara petikan-petikan ayat yang menceritakan keadaan waktu kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita masuk dalam keadaan berpasuk-pasukan. Bila kita sampai pintu syurga dah siap terbuka untuk kita menyambut kita. Waktu tu para malaikat penjaga pintu syurga pula mengucapkan salam kepada kita. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi. Jadi tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, kita boleh memilih di mana saja tempat mana yang nak kita duduk dalam syurga. Kita kena ingat keadaan syurga ni tak sama macam keadaan dalam dunia, tuan-tuan. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang Allah telah menyediakan syurga ni kepada hamba-hamba yang soleh. Wala ainun ra'at, satu tempat yang mata tak pernah tengok. Kalau ada tempat yang kita pernah tengok keindahannya dengan mata kepala kita, itu bukan syurga. Syurga ni satu tempat yang mata kita tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at, dan pada telinga tak pernah dengar tentang keindahannya. Dan tak pernah terlintas pun dalam hati kita macam mana keindahan syurga ni. Selagi kita mampu untuk melihat, selagi mampu untuk mendengar, selagi kita duk cerita tentang keindahan syurga tu, kita rasa dalam hati kita ni, maka itu bukan syurga. Syurga ini duduk di luar, beyond, di luar daripada apa yang kita pernah fikir. Tentang sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sekejap lagi saya nak minta tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sumbangan sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Kita akan pinkan sekejap lagi nombor akaun. Tapi saya tunggu Ustaz, sebab kalau pin nombor akaun tu saya tak boleh nak baca dah komen-komen. Tu cerita dia. Saya tak nampak ada komen-komen tu. Jadi sekejap lagi tuan-tuan sabar Ustaz, tuan-tuan bertahan Ustaz. Tuan-tuan jangan pergi mana-mana, teruskan menonton sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti dekat ujung lagi dalam pertengahan lagi saya akan pinkan nombor akaun akaun sekolah kita dekat situ, dan insya-Allah tuan-tuan boleh memberikan sumbangan supaya program-program pengimarahan bulan Ramadan ini dapat terus kita lakukan, akan terus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan lagi sekali saya nak minta sahabat-sahabat yang masih belum share, saya mohon untuk kita share video ni supaya sallallahu alaihi Muhammad kita meraihkan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah diceritakan bahawa apabila orang mukmin telah sampai ke pintu syurga, mereka mendapati pintu syurga itu masih terkunci. Maka mereka minta syafaat di sisi Allah dengan perantaraan para nabi agar pintu itu dibukakan untuk mereka.
Bila kita sampai dekat syurga nanti, pintu syurga itu masih tertutup, terkunci. Siapakah orang pertama yang akan diizin oleh Allah? Siapakah yang akan mengetuk pintu syurga tu? Subhanallah, pintu syurga itu akan diketuk oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis sangkakala diceritakan bahawa mereka pertama kali sampai kepada Adam, lalu kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Masing-masing mengelak sebagaimana terangkan dalam hadis terdahulu. Kita pernah cerita dulu macam mana waktu kelang kabutnya kita duduk di padang mahsyar tu, masing-masing duduk cari siapa boleh tolong kita, siapa boleh tolong kita. Dan kita pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Nuh, pergi cari Nabi, para Nabi sebagainya. Semua pun mengelak untuk tolong kita pada hari tersebut. Sebab malu kepada Allah. Dan akhirnya kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi SAW pun berangkat lalu mengetuk gelang-gelang pintu syurga. Subhanallah ta'ala, Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketuk pintu. Siapa yang ketuk pintu syurga dengan gelang pintu syurga tu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sallallahu alaihi wasallam bertanyalah penjaga pintu syurga itu, siapa di sana? Maka baginda pun menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjaga itu berkata, demi engkaulah maka aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini dan untuk siapa pun sebelum engkau. Subhanallah. Malaikat kata apa penjaga pintu tu? Dia kata, demi Allah, demi kerana engkaulah aku tak dibenarkan untuk buka siapa pun, kepada siapa pun pintu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan kena ingat, bila mulianya Nabi kita, maka mulia juga umat dia. Lepas kita ni tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan tahu tak, bila Nabi SAW, Nabi kita nak masuk syurga, tuan-tuan, SAW nak ketuk pintu syurga, di belakang dia ialah umat dia. Walhal kita lah orang yang paling last sekali dalam kalangan umat ni, kita lah orang paling last sekali, tapi kita lah orang yang duduk depan sekali nak masuk syurga Allah SWT. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW disebabkan kemuliaan Nabi SAW. Kita tak pernah minta pun jadi umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, tapi Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita beruntung, tuan-tuan, tapi kita tak pernah berasa pun beruntung. Walhal kita sangat beruntung, kita dicemburui oleh para nabi yang lain, umat-umat yang lain, disebabkan kelebihan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dan sehingga para nabi pun minta untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak izin sallallahu alaihi Muhammad. Allah pilih seorang Nabi SAW saja. Allah pilih seorang Nabi saja yang akhirnya duduk bawah syariat Nabi SAW, itu Nabi Isa AS. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Dan baginda pun masuk. Bila dah buka pintu tu, maka Nabi SAW pun masuk. Bila Nabi SAW masuk, lalu Nabi SAW menyampaikan syafaatnya ke hadrat Allah agar orang-orang mukmin diperbolehkan masuk ke syurga. Negeri kemuliaan itu, syafaat baginda diterima. Dengan demikian, baginda adalah Nabi pertama yang masuk ke dalam syurga, dan umatnya adalah umat yang pertama untuk masuk syurga. Bila Nabi SAW dah masuk syurga, Nabi SAW minta syafaat daripada Allah. Ya Allah, izinkanlah umatku untuk masuk syurga. Izinkanlah umatku untuk masuk ke dalam syurga. Kita semua duduk tunggu di luar, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita pun duduk dekat depan pintu syurga tu. Kita ni umat Nabi SAW yang mula-mula sekali duduk kat depan. Bila Nabi SAW minta, ya Allah, berikanlah izin untuk umatku masuk syurga, Allah izinkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun dengan penuh gembira, tuan-tuan, ajak kita semua untuk masuk syurga Allah SWT. Kita duduk paling depan sekali ni. Tuan-tuan boleh bayang tak di excitementnya bila kita tengok, Masya Allah, cantiknya syurga Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allah, kita merupakan umat pertama yang akan masuk syurga Allah SWT. Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pemberi syafaat pertama untuk masuk syurga, dan akulah orang pertama yang mengetuknya. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tuan-tuan, ini salah satu daripada kelebihan cara untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a basaru ila as-sama'i faqala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannah thamaniyatu yadkhulu min ayyuha syaa', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ni salah satu ni. Amalan yang kita duk buat dah, tapi kita tak perasan pun betapa besarnya ganjaran kita duk buat amalan tersebut. Apa dia tuan-tuan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ni. Nabi kata apa? Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduk dia. Buat tak? Buat. Wuduk wuduk. Perelok wuduk. Kemudian thumma rafa'a basaru ila samai. Kemudian mengangkat pandangan dia ke langit. Tengok ke langit. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat tanganlah tu, doa lah tu, angkat tangan tu. Kemudian dia baca apa? Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca tak doa tu? Baca doa tu? Baca kan? Tahu? Hari ni kita tahu apa yang kita baca tu, subhanallah Sayyid, dan apa kelebihan daripada kita baca tu. Tahu tak apa kelebihan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Maka akan dibuka untuknya 8 pintu syurga. Dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Bukan setakat tu, lalu dikatakan kepadanya, yadkhul, salli ala Sayyidina Muhammad, yadkhulu min ayyasha. Masuklah daripada mana-mana pintu yang kamu suka. Hebat tak ni? Hebat tuan-tuan. Benda yang kita duk buat dah, tapi kita tak tahu macam tu punya kelebihan. Tuan-tuan, kali ni lepas pada kita tahu ni tuan-tuan, satgi kita nak ambil wuduk untuk asar lagi, baru kita tahu, ya Allah, bukan main-main ni, Masya Allah, Ustaz Syamad. Tuan-tuan, waktu tu kita angkat tangan sungguh-sungguh, kita doa, ya Allah, Allahumma salli alaihi wasallam. Faham tak ni? Dan salli alaihi wasallam. Buat baik, salli alaihi wasallam. Liza ya, kiblat doa dalam langit. Tapak tangan kita menghadap ke langit. Kata sebab ulama kata kiblat doa lah ke langit. Sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita menghadap ke kiblat. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Ini salah satu lagi amalan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Inna fil jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan. Ni tajuk kita lah ni. Yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadan ghairuhum yaqulu aina as-saimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqu falam yadkhul minhu ahadun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad. Nabi SAW sebut, inna fi jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam syurga nanti ada satu pintu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa, orang yang hebat berpuasa dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada hari kiamat. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, dan tidak akan dimasuki oleh orang yang selain daripada dia. Lalu yaqulu, lalu dikatakan, aina saimun, dipanggil, mana orang-orang yang rajin puasa ni, mana orang yang rajin puasa ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kalau cerita puasa wajib, semua orang wajib puasa. Kalau cerita orang puasa Ramadan, semua orang nak puasa Ramadan. Agak-agak aina saimun, semua orang bangkit. Pasal apa semua orang bangkit? Pasal semua puasa Ramadan. Tak, bukan setakat puasa Ramadan, tapi orang yang bukan sekadar berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi dia bersungguh-sungguh menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kalau cerita puasa, semua orang puasa. Biar ada orang puasa yang tak pernah jaga mata dia, tak pernah jaga mulut dia, tak pernah jaga. Kata tekannya. Anak. Meyak. Nah, maksudnya orang yang tak, Nabi SAW, kam min sa'im ma laysa min siyamil jam wallah tash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa pada puasa dia, mereka dapat dahaga saja. Faham tak ni Ustaz? Jadi bukan setakat orang berpuasa, tapi dia bersungguh-sungguh dalam puasa dia. Dan bukan setakat dia bersungguh-sungguh dalam berpuasa dia, dia juga melakukan puasa-puasa sunat yang lain. Dia rajin puasa sunat.
Isnin Khamis dia. Sebut je apa puasa sunat yang Nabi SAW anjur dia nak buat belakang. Kata kelebihan puasa Ashura. Oh, dia kelang kabut nak puasa Ashura. Oh, kelebihan puasa Sallallahu Alaihi Wasallam apa ni, hari putih. Hari tu putih. Sallallahu Alaihi Wasallam kelang kabut nak puasa dia. Isnin Khamis kelang kabut nak puasa dia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ni orang yang semangat untuk berpuasa ni, Allah sediakan satu pintu khas untuk dia, nama Ar-Rayyan. Boleh tak masuk? Panggil aina saimun, mana orang puasa, lalu semua orang pekat-pekat puasa, orang yang rajin puasa pekat bangkit. Kemudian fayadkhuluna minhu, lalu mereka semua pekat-pekat masuk daripadanya. Fa idza dakhala akhiru, bila masuk orang last, orang yang rajin puasa ni, dia last sekali masuk habis dah, maka ughilqa falam yadkhul minhu ahadan, maka ditutup pintu tu, tak ada orang dah masuk dah lepas pada tu. Ni pintu special Allah bagi kepada orang yang rajin berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz orang Kedah kata dia pulun sungguh puasa. Betul lah, pulun. Sallallahu alaihi. Pulun Kedah pulun. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi amalan-amalan yang kita boleh menyebabkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ini satu riwayat sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berinfak dengan sepasang, yakni kuda, unta dan sebagainya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada pintu syurga. Dan syurga itu memiliki 8 pintu. Barang siapa termasuk ahli solat, maka dia akan dipanggil daripada pintu solat. Barang siapa yang masuk ahli puasa, dia akan dipanggil daripada pintu Ar-Rayyan. Barang siapa masuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Barang siapa dia masuk sebagai ahli jihad, maka dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Hadis ini cerita apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, orang yang rajin infak. Infak apa? Infak, Nabi SAW sebut berinfak dengan sepasang. Apa siapa sebut sepasang? Sepasang ni dengan maksud dia boleh jadi berkembang. Faham tak ni? Kalau dia bagi seekor kambing, tak boleh berkembang. Bagi 2 ekor kambing, jantan dengan jantan tak kembang ingat. Faham tak? Tina-tina tak jadi lesbian, gay. Ni dia bagi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad jantan betina sepasang, maka subhanallah dia berkembang. Jadi yang dimaksudkan ini Sallallahu Alaihi Wasallam ialah sedekah yang dengan sedekah ini dia berkembang. Orang yang bagi sedekah yang macam ni Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapat pahala, dia akan mendapat apa ni? Dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Yang pintu syurga ni ada 8 pintu. Maksudnya orang ni dapat pintu ni pun panggil dia, pintu ni panggil dia, pintu ni panggil dia, pintu ni panggil dia. Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham tak tentang Sallallahu Alaihi Wasallam? Lagi orang ahli solat, orang rajin sembahyang, mayang ibadat dia tak berhenti. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Mayang sunat, mayang fardu dia jaga sungguh-sungguh. Sembahyang sunat dia pun dia jaga sungguh-sungguh. Puluh sungguh. Kalau dia ni orang kata dia orang ni orang rajin sembahyang. Jadi orang rajin puasa ni orang rajin sembahyang. Betul, pintu syurga ni banyak pintu kan. Betul, kalau kita mampu untuk buat satu benda, kita jangan pelekeh orang yang tak mampu, tak boleh buat macam kita. Ni rajin puasa sunat, tengok korang tu, kita duk rajin puasa sunat, dia tak, dia jenis makan. dia tak rajin puasa. Dia kata apa dah, puasa pun tak mau. Inilah ciri-ciri orang yang tak boleh masuk syurga. Ni kata-kata tentang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Faham? Padahal mungkin dia tu subhanallah qiyamulainya banyak, mungkin dia tu sedekahnya banyak. Faham tak saya? Ada orang dia rajin sedekah, dia tengok orang Allah bos RM1 je. Mungkin dengan RM1 tu sangat besar nilainya dia yang bagi dia. Yang kita ni RM1 tu mungkin macam tak ada apa-apa. Kita faham tak ni? Sebab pintu syurga ni banyak tuan-tuan. Maka jangan perlekeh amalan yang orang mampu buat yang kita tak mampu buat. Jangan perlekeh yang orang yang kita mampu buat yang orang lain tak buat. Terbalik pula dah. Follow IG Badar SMA BBST. Ni yang menganjurkan kita, program kita pada hari ini, Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Jadi kita follow IG depa, insya-Allah. Dan sahabat-sahabat yang menyaksikan ni, share dulu kuliah ni supaya menjadi manfaat daripada subhanallah sallallahu alaihi wasallam program yang dianjurkan oleh Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Terima kasih. Baik tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan subhanallah ada orang yang akan dia masuk daripada pintu puasa, orang rajin puasa, pintu Rayyan.
Ada orang ahli sedekah, maka dipanggil daripada pintu sedekah. Dan siapa yang masuk daripada kalangan ahli jihad, dia berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk dalam pintu jihad. Lalu tengok-tengoklah, Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap orang akan pasti dipanggil daripada pintu-pintu tersebut? Adakah mungkin ada orang dipanggil daripada semua pintu tu? Oh, dia macam excited lah. Salih ala Muhammad. Nah, lalu saya nak Bakar kata, ya, masing-masing anda panggil pintu ni, panggil pintu ni. Ada tak orang yang pintu, semua pintu panggil dia? Excited. Maka Nabi SAW kata, ya, dan aku berharap engkau lah orang yang akan dipanggil pada semua pintu tersebut. Allah, seronoknya Salih ala Muhammad. Dan jadi tuan-tuan sekalian Ustaz Ahmad kan, seronok. Saya nak Abu Bakar dapat tuan-tuan jaminan syurga, tapi ibadat dia sangat hebat. Sayyidina Umar ibadat tuan-tuan sangat hebat, padahal dia ni orang yang dijamin syurga. Faham tak Ustaz? Kita kalau rabak kata, kamu insya-Allah nampak-nampak macam akan masuk syurga, duduk syurga Firdaus. Esok tak semayang terus buat dia. Puasa pun tak ada, maksud apa ada dapat jaminan syurga. Tuan-tuan, salih ala Muhammad demikian. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Tuan-tuan, jadi apa lagi? Salih ala Sayyidina Muhammad. Mari kita tengok keluasan syurga bersama. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisap di pintu sebelah kanan. Ada orang yang dia akan masuk syurga tanpa hisap. Ada orang yang dia akan masuk ke syurga Allah tanpa hisap. Siapa orang yang akan masuk syurga Allah tanpa hisap ni? Banyaklah tuan-tuan. Orang yang akan masuk syurga Allah tanpa hisap ni, di antara dia ialah orang yang berqiyamul lail. Orang yang rajin qiyamul lail, orang yang bangun qiyamul lail malam-malam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, rajin-rajinlah kita untuk berqiyamul lail, bertahajud. Di antara tanda, di antara orang yang akan dapat masuk ke syurga Allah, berpeluang untuk masuk syurga Allah tanpa hisap, ialah orang yang bangun bertahajud. Jadi tuan-tuan sekalian Muhammad, lalu Nabi SAW panggil, wahai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak dihisap ke pintu sebelah kanan. Dan mereka pun salih ala Sayyidina Muhammad bersekutu dengan orang-orang yang lain ramai-ramai untuk masuk ke pintu-pintu lainnya. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya di antara dua pintu syurga adalah jarak seperti jarak di antara Mekah dan Hajar, atau seperti jarak di antara Mekah dan Busra. Ni antara dua daun pintu syurga ni, di dua daun pintu syurga ni, pintu syurga tahun ni satu, pintu syurga tahun ni satu. Ni tembok di antara dua ni. Jauh dia besar mana? Daripada Mekah sampai Basrah, Iraq. Jadi di Kuwait. Ataupun daripada Mekah sampai ke Hajar di Iraq. Dia pun buat kajian tuan-tuan. Nabi SAW sebut macam tu je. Tengok-tengok dia pun buat kajian, dia tarik tengok lah ni, boleh tengok satelit. Distance dia sama tuan-tuan, 2000 lebih kilometer. Tembok di antara dua tembok tu 2000 lebih kilometer ni. Satu daun pintu syurga, satu daun pintu, satu daun ni. Ni yang tu. Nak bagi nampak dia faham tu. Bukan pintu syurga bunyi ke tu. Ni saya simak satu daun pintu ni, tuan-tuan, perjalanan dia 3 hari 3 malam naik kuda non-stop. Paling laju. Saya pernah tanya agak paling laju kuda laju tahu mana, lebih kurang 100 km sejam. Tu 100 km daripada ujung pintu ni sampai ni satu daun pintu tu. Tuan-tuan, 3 hari 3 malam non-stop kuda paling laju. Tu daun pintu syurga. Luahnya syurga tuan-tuan. Subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama-nama pintu syurga kita tengok. Ni kita belum masuk Ar-Rayyan lagi ni, bincangan Ar-Rayyan ni. Sagi kalau habis dekat Instagram sagi, saya akan tuan-tuan kena hold saya akan sambung lagi. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kita bincang tentang syurga ni tuan-tuan, rasa macam tak puas dengar ni, rasa macam betapa semangatnya kita untuk mengalami suasana yang diceritakan itu kan. Salih simak. Tapi calonkan diri kita jadi calon ahli syurga dulu. Nak masuk syurga tak tahu semua itu dengan rahmat Allah, tapi paling tidak calonkan diri kita dulu. Macam mana nak calonkan diri kita tu? Buat amalan ahli syurga, jangan buat amalan neraka. Boleh tak ni? Okey, boleh dah pin Rauf, kalau nak pin boleh dah. Sama dengan yang ni, salih ala Sayyidina Muhammad. Nak pin dekat ni pun boleh juga. Baiklah, Allahumma salli ala. Okey, nama-nama pintu syurga. Al-Qurtubi mengatakan bahawa Al-Hulaimi berkata pintu-pintu syurga itu ada lain disebut pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai pintu taubat. Lagi ada pintu solat,
Lagi ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu haji, ada pintu umrah, ada pintu jihad, dan ada pintu silaturrahim. Apa? Pintu disebut, nama-nama pintu disebut sebagai nama pintu Muhammad. Salih Muhammad. Ada pintu taubat, ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu haji, ada pintu umrah, ada pintu jihad, dan pintu silaturrahim. Benar, salih Muhammad. Okey. Ulama lainnya menambahkan ada pintu al-kadhimin. Siapa? Orang yang menahan marah dia. Orang yang berupaya untuk menahan marah ni, di sini pun boleh juga, di Instagram pun boleh pin juga. Saya di sini. Okey. Tu untuk infak Ramadan, tuan-tuan boleh sumbangkan kepada program-program yang dianjurkan oleh Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya semat tuan-tuan boleh kita berikan sumbangan kita melalui untuk kita banyakkan lagi program-program nanti, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, saya juga tu tolong pin. Dia kena tekan 2 kali. Okey, pin. Alright. Okey. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya juga minta sahabat-sahabat yang menyaksikan untuk kita klik share supaya sallallahu alaihi Muhammad program ilmu yang dianjurkan oleh pihak Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi ini dapat dihebahkan seluas-luas mungkin, menjadi manfaat yang sebaiknya kepada pihak penganjur yang tu yang saya minta. Baiklah, ada ulama lain menambahkan lagi ada pintu al-qazimin. Siapa? Orang yang menahan marah, orang yang mampu untuk menahan marah dia, apa isu yang dia sabar tahan marah, ada pintu khas untuk dia. Bukan senang orang nak boleh tahan marah ni. Lagi salih alaihi Muhammad, ada pintu ar-radhin, orang-orang yang redha segala ketentuan yang Allah bagi kepada dia, redha tuan-tuan, ada pintu khas untuk dia. Lagi ada pintu al-aiman. Subhanallah Muhammad. Pintu aiman, siapakah yang akan masuk pintu aiman? Yang ni Dora di Explorer boleh buat dalam dia punya ni, salih alaihi Muhammad. Siapakah yang akan masuk? Saya respect ni. Yang ni Dora Afrika ni, dia buat soalan-soalan dalam Instagram dia, dan siapa yang mampu jawab soalan dia, dia bagi hadiah. Hadiah dia adalah buku-buku Ustaz Jafri. Sekali dengan susu sekali dia bagi. Hebat, subhanallah. Nanti saya akan bagi hadiah kepada Dora the Explorer. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, boleh tanya soalan ni. Siapakah yang akan masuk, siapakah yang akan dikurniakan untuk masuk pintu yang namanya pintu al-aiman? Siapa tuan-tuan? Salih alaihi Muhammad. Pintu al-aiman disebutkan ialah orang-orang yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Selainnya mengatakan bahawa pintu al-aiman ini ialah orang yang memaafkan kepada orang yang berlaku zalim pada diri dia. Orang buat zalim kat dia, kemudian dia maafkan orang tu. Maaf sungguh-sungguh ni, Tadi ada seorang mesej kat saya. Dia kata, Ustaz, dia nak cerita hebat orang ni. Kita kadang-kadang takjub dengan orang. Ustaz Muhammad, kita rasa macam kita pun tak boleh pitara dia. Dia kata, Ustaz, kalau ada orang buat jahat, buat zalim kat saya, kemudian saya maafkan dia, Ustaz, adakah nanti saya akan kena berjumpa dia lagi di akhirat, pahala-pahala dia transfer pada saya kah? Kita kalau dah maaf dah, okey, selesailah. Cuma dapatlah nanti ikut pahala free. Saya pahala free, dia buat zalim kat kamu, Allah bagilah pahala free kat kamu. Saya sebab cuma bila dah maafkan, selesailah. Dia tak ada lah lagi hubungan dengan kamu, selesai dah masalah. Taklah sangkut-sangkut kat badan masyarakat apa semua lagi. Lepas tu dia buahkan mak sedih-sedih. Dia buahkan mak yang kening tu kan, sedih. Saya kata, pasal apa? Dia kata, Ustaz, saya takut nanti saya menyusahkan dia, Ustaz. Dia kata, kita ni dah lah sama-sama tak banyak pahala, Ustaz. Sekali dia buat zalim kat saya, kemudian dah pahala dia pula mai kat saya, susahlah dia, Ustaz. Ya Allah, sikit ada orang lagu ni lah. Subhanallah, ada orang macam tu. Tuan-tuan, dia takut sekali pahala orang tu habis dapat kat dia. Allah, kita nak jawab tuan-tuan. Tuan-tuan, niat dia yang baik itu Allah akan bagi pahala kat dia.
Dia ni, niat dia waktunya dia tak mau menyusahkan siapa kat padang mahsyar, dia tak mau nanti orang susah pasal dia kat padang mahsyar. Walaupun orang tu buat zalim kat dia ni, niat dia tu Allah akan bagi pahala kat dia. Allah, tuan-tuan. Ada orang macam ni? Ada. Baru jumpa tadi. Jumpa aku telefon lah, tak tengok oleh dia lagu-lagu mana. Oh, saya simat, saya simat. Jadi tuan-tuan yang sekalian, kita ucap Allah Muhammad syabas orang macam ni. Tuan-tuan sekalian bersemangat. Nah, saya duduk cerita, saya kata lah kat dia, Allah Muhammad, saya cerita Nabi SAW sebut barang siapa memudahkan urusan seorang, maka Allah akan memudahkan urusan dunia hingga akhirat. Siapa yang melepaskan kesempatan seorang, maka Allah akan melepaskan kesempatan dunia hingga akhirat. Dan tak ada, dan saya sebutlah, dan tambah je, tak ada kesempatan lebih sempit lagi daripada kesempatan di padang mahsyar. Teriak dia kata, Ustaz, saya teriak dah ni. Tu dia subhanallah. Lembutnya hati kan. Saya semak. Jadi tuan-tuan, kita ni hati keras. Saya kata tolong doa kat saya bagi hati saya lembut. Tuan-tuan, saya semak. Baik, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Darul Qutubi menjadikan pintu yang lebarnya, menjadikan pintunya yang lebarnya, lebar pintu tu sejauh perjalanan 3 hari bagi penunggang kuda yang mahir. Subhanallah, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Pintu dia subhanallah, tuan-tuan, 3 hari 3 malam kita sebut tadilah pintu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, itu di antara yang disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pintu-pintu syurga ataupun kelebihan-kelebihan yang akan ada dalam syurga. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Dan ni kita nak fokus banyak lagi lah kisah-kisah ni tuan-tuan. Nanti kita akan buat kisah cerita khas tentang syurga. Dia panggil ada tentang kunci pintu syurga dan gegeriginya. Ada cerita tentang Allahumma salli ala isi syurga. Ada cerita tentang salli ala sayyidina Muhammad, syurga Firdaus. Kan Nabi SAW sebut, kalau kamu nak minta syurga Firdaus. Padahal kita ni mana layak pun tuan-tuan nak minta syurga Firdaus ni. Kan tapi syurga tempat duduknya para nabi, para rasul, waliullah, mana layak itu. Tapi Nabi kata nak minta syurga Firdaus. Cerita tentang sungai-sungai di syurga, cerita tentang Allahumma salli ala tingkatan kita syurga. Yang ni nanti kita akan cerita dalam kuliah kita yang khas tentang syurga. Hari ni kita nak cerita tentang Ar-Rayyan. Cerita tentang Ar-Rayyan. Salli ala sayyidina. Ada yang tanya, saya guna kitab apa cerita ni? Saya guna kitab ni, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ar-Rayyan. Salli ala sayyidina Muhammad. Pintu khas, pintu istimewa untuk orang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan keutamaan berpuasa dan kedudukan orang-orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani ibadah puasa, menahan lapar, dahaga, mengawal hawa nafsu, maka Allah akan memberikan keistimewaan khas kepada orang-orang yang berpuasa yang nama dia pintu Ar-Rayyan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab bukan senang nak puasa. Di bulan puasa ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni sebab wajib ya tuan-tuan. Kalau puasa bulan Ramadan ni sunat agak tak puasa juga kita ni. Pertama nak puasa 30 hari straight. Allah, mana? Hari tu nak puasa 15 Syakban, 15 Rejab, 15 Syakban lah, nisfu Syakban. Nisfu Syakban. Abang esok nisfu Syakban kita puasa dia boleh pusing-pusing lagu tu lantai ni. Insya-Allah bunyi teruk. Bunyi teruk tuan-tuan. Allah SWT itu puasa kepada Allah berguling-guling, ya Allah SWT. Bukan senang nak puasa, tapi ada orang yang Allah bagi pada ni kelebihan tuan-tuan, mudah sangat untuk dia puasa. Sangat mudah untuk dia puasa. Allahumma salli ala tuan-tuan. Syukurlah bila ada orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk puasa. Ada orang Allah disibukkan kan dengan urusan-urusan dia, sehingga dia menggunakan alasan-alasan dia untuk tak berpuasa. Dan tak salah pun tuan-tuan, sebab puasa sunat. Tapi nak cerita susahnya dia berpuasa pasal dia bercanggah dengan satu nafsu yang ada dekat dalam kita ni, nafsu ammar atau bisu ni tuan-tuan, iaitu nak makan. Dia bercanggah dengan itu. Nafsu amarah tu bisu ni, amarah bisu, amarah yang jahat ni. Salah satu dia nak makan, dia sentiasa nak makan. Dan ulama menceritakan tentang kelemahan-kelemahan dia terlalu banyak makan ni apa dia? Dia susah nak ibadatnya, dia berat tubuh badannya, boleh jadi penyakit lebih banyak dan sebagainya, mudaratnya lebih banyak bila terlalu banyak makan. Maka ada waktu-waktu yang kita perlu reserve perut kita ni supaya kosong, supaya kita sihat tubuh badan, supaya ringan tubuh badan.
Dan puasa juga menggugurkan dosa. Jadi beruntung kepada orang-orang yang Allah pilih dari kalangan orang yang mudah untuk berpuasa. Dan kelebihan yang selalu Allah bagi pada orang perempuan. Orang lelaki memanglah tuan-tuan, subhanallah, saya sumpah dengan saya pula. Ni tentang puasanya Allah, saya tuan. Nah, orang lelaki-lelaki. Tapi orang perempuan rajin puasa. Saya ucap tahniah kepada orang perempuan yang rajin puasa, dan saya ucap lebih tahniah, beribu-ribu tahniah kepada tuan-tuan, kepada orang lelaki-lelaki yang rajin puasa. Oh, yang ni salut tuan-tuan, salat Allah Sayyidina Muhammad. Faham nah? Baik, tuan-tuan sekalian semua. Sebab tu, dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada satu syurga, ada sebuah pintu syurga dalam syurga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Kita sebut dah tadi. Salat Allah Sayyidina Muhammad. Ar-Rayyan bermaksud, Ar-Rayyan ini berasal daripada perkataan Ar-Ray yang bermaksud pengairan, menyegarkan, dan pemandangan yang indah. Subhanallah, saya cuma. Maksud apa? Maksud air, pengairan. Maksud apa lagi? Maksud menyegarkan. Maksud apa lagi? Pemandangan yang indah. Nama ini sesuai dengan keadaan orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, yang menahan diri daripada makan, minum dan hawa nafsu. Rasa dahagalah yang lebih dirasakan oleh orang berpuasa berbanding dengan kelaparan. Tiana, rasa dahaga tu lebih daripada lapar. Ni tambah duk ceramah ni tuan-tuan. Ini bukan lapar. Lapar lah juga. Tapi dahaga tu lebih. Cakap banyak, keluar dengan panas apa semua, dahaga tu lebih. Maka sesuai dengan dahaganya kita menahan dirinya, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, daripada makan dan minum. Allah bagi apa ni? Allah bagi syurga Ar-Rayyan yang namanya synchronize. Namanya daripada apa ni? Pengairan. Sallallahu alaihi wasallam. Segar, sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan yang cantik, sesuai. Siapa yang mampu menahan lapar dan dahaga dia, tu yang Allah akan bagi dekat dia. Zain Ibnu Al-Munir berkata, Rasulullah mengatakan pintu Ar-Rayyan ada di dalam syurga, bukan mengatakan bagi syurga ataupun pintu syurga. Maksudnya Allah, tuan-tuan baru kita perasan. Sallallahu alaihi wasallam. Zain Ibnu Al-Munir dia kata apa? Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut apa? Ini kita baca balik. Nabi SAW sebut, inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga, baban, satu pintu, yaqulu lahu Ar-Rayyan, yang dinamakan Ar-Rayyan. Tuan-tuan perasan tak Nabi kata apa? Nabi SAW cerita, di dalam syurga tu ada pintu. Bukannya pintu daripada luar nak masuk dalam. Tuan-tuan faham tak ni? Maksudnya kita dah duduk dalam kenikmatan dah, nak masuk dalam kenikmatan lagi. Oh, subhanallah. Demikian disebutkan oleh Zain Ibnu Al-Munir. Rasulullah mengatakan pintu Ar-Rayyan itu inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga. Bukannya mengatakan pintu syurga ataupun di luar daripada syurga, nak masuk syurga tu. Dengan maksud sehinggakan orang-orang yang melalui pintu ini, yakni pintu Ar-Rayyan ini, dia telah pun merasakan kenikmatan dan keselesaan syurga. Yakni kenikmatan dalam kenikmatan. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Rauf ni cepat nak habis dah. 24 second kepada sahabat-sahabat yang di Instagram ni, banyak lagi nak cerita pasal Ar-Rayyan ni. Sagi habis yang ni, tolong keluar, hangpa masuk balik. Masuk balik. Jangan tak masuk balik. Sagi 9 second, 8 second. Lepas keluar ni saya akan online balik insya-Allah. Tuan-tuan ikut balik okey. Okey, Rauf. Okey. Delete lah. Tak boleh share, saya tak boleh masuk. Masuk bawah, tekan bawah. Okey, alright. Zoom balik. Ni kena edit dah ni. Okey, besar sangat, nampak lubang hidung. Okey, alright. Baik. Sambung balik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di page yang sudi menunggu dan tidak ke mana-mana. Okey, iklan sekejap. Baik, Allahumma salli ulang balik. Nabi SAW kata, Zain Ibnu Al-Munir berkata, Rasulullah SAW mengatakan bahawa Ar-Rayyan ini berada dalam syurga. Inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukannya di depan syurga ataupun
pintu syurga, sehingga kan orang-orang yang melaluinya akan merasa kenikmatan dan keselesaan duniawi syurgawi, dengan maksud sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan dalam kenikmatan, kenikmatan dalam kenikmatan, sehingga akan menambah keinginan dan kerinduan kepadanya. Hadir riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari Sa'id bin Abdurrahman dan lainnya. Subhanallah. Tuan-tuan, baru kita tahu macam tu rupanya Said Syed Mat. Gitu. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ada tambahan. Siapa yang memasukinya, yang namanya Ar-Rayyan ini, sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memasukinya, yakni masuki pintu Ar-Rayyan ini, maka akan meminum darinya. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Antara kelebihan kepada ahlan wa sahlan sahabat daripada Singapura, Nash Hash, ahlan wa sahlan, salam Ramadan. Baik, sahabat tuan-tuan, bila kita menahan diri kita dengan berpuasa, dengan dahaga yang kita lalui dalam bulan Ramadan, Allah bagi dekat kita pintu Ar-Rayyan. Kita akan masuk satu pintu dalam syurga yang nama dia Ar-Rayyan, yang kita akan dapat minum daripada sungai-sungai dia. Dan kalau kita dapat minum daripada sungai-sungainya, kita tak akan dahaga lagi sampai bila-bila. Dengar ni tuan-tuan cerita ni macam kita nak puasa. Memang puasa dah. Lepas daripada Ramadan macam nak sambung puasa lagi. Masya-Allah, Said Syed Mat. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar ni, kita dia menambah motivasi kita untuk ibadat. Kan Said Syed Mat? Tapi mai hari nak puasa, jam. Esok kita puasa, insya-Allah, bunyi lagi sekali. Ini Allah, Said Mat, tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW macam tu lah. Nabi SAW duk cerita kepada para sahabat tentang syurga ni, benda yang dia nampak dengan mata dia. Kita dengar je tuan-tuan. Kita dengar je, kita duk baca, kita cerita, kita baca, kita cerita. Tapi bayangkan para sahabat Nabi SAW, mereka dengar daripada Nabi SAW benda yang Nabi nampak. Sebab tu para sahabat ni bersungguh-sungguh tuan-tuan. Bila dengar Nabi SAW cerita syurga, ada yang pengsan. Ada Nabi SAW cerita tentang neraka, ada yang pengsan. Pasal apa? Sebab Nabi SAW cerita benda yang dia nampak dengan kepala dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, Allahumma salli. Ini merupakan penghormatan Allah Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara alam pada orang yang berpuasa, sekaligus merupakan balasan bagi mereka atas keikhlasan menjalankan ibadah. Allah juga akan menanggung pahala orang yang berpuasa. Kelebihan. Kalau dalam bab-bab yang lain tuan-tuan, Allah cerita buat amalan ni Allah ganda 700 kali ganda, buat amalan ni Allah bagi ni, buat amalan ni Allah bagi tu, buat amalan ni Allah bagi ni. Tetapi dalam bab syurga, dalam bab puasa, Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, puasa itu untukku dan akulah yang akan balasnya. Dalam bab puasa, Allah tak sebut berapa jumlah dia, Allah tak sebut berapa gandaan dia. Allah kata puasa ni untuk aku dan aku akan balas. Boleh bagi Allah bagi sebanyak-banyaknya kepada orang puasa. Pasal apa tuan-tuan tahu tak? Pasal puasa didik iman, puasa didik ihsan. Faham tak? Kita nak minum air tuan-tuan, minum air, siapa tak nampak? Sambil ambil wuduk, gok telan, siapa tak nampak? Macam kita buat dulu waktu sekolah, membuat mengaku cepat. Kan sebenarnya kita buat. Pasal apa kita tak buat? Pasal kita puasa. Sampai tak berani terlayak elok sendiri pun tak berani. Takut lagi batal puasa. Ada orang mesej kita, "Ustaz, saya tadi gosok gigi Ustaz, lepas tu duk rasa ni, sampai lah ni duk rasa ni, duk tahan ni duk rasa, takut telan lagi batal. Tapi luar dah Ustaz, duk rasa lagi Ustaz, takut tu." Sedangkan ulama kata apa? Nabi SAW biasa bersugi waktu berpuasa. Bila kita bersugi, dia akan rasa kesan sugi tu. Selagi dia tak tebal selagu sekat, insya-Allah dimaafkan pada syarak. Faham tak Ustaz? Tetapi nak cerita orang dengan puasa ni dididik iman. Didik iman. Kita boleh buat, tapi kita tak buat. Tuan-tuan, kalau kita semayang kita nampak, kita puasa kita tak nampak, orang tak nampak. Ni kita pergi semayang, orang nampak kita semayang. Boleh berlaku riak dalam semayang, sebab nak tunjuk kita semayang. Boleh riak dalam pakaian, boleh riak dalam perbuatan, macam-macam. Tapi dalam puasa, kalau kita tak abad kat orang, bukan tahu. Tu ni. Kalau kita tak abad kat orang, bukan tahu. Tunggu tengah hari orang tanya pula. Tak lunch ke hari ni? Puasa. Kalau tak abang, makan dah, cakap itu. Makan dah. Bila yang makannya? Tu sok tadi. Makanlah tu. Tipu ke? Tak tipu. Betul lah tu. Makan dah tadi. Makan sok ni. Betul kan? Jadi tuan-tuan, puasa didik iman. Yang kedua, puasa didik apa? Puasa didik ihsan. Ihsan macam mana? Kita rasa macam mana orang susah. Kita rasa macam mana orang lain duduk dalam kesusahan. Sallallahu alaihi wasallam.
Tadi saya sempat buat forum dengan CEO Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dia duduk cerita kat saya sebelum kita nak mula tu, dan lepas kita pun duduk sembang lagi. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tahu macam mana keadaan kita duduk pergi ziarah tengok orang-orang yang susah, dia kata, subhanallah Ustaz, bukan kita tak mau cerita Ustaz, bukan kita tak mau cerita, boleh saja kita nak cerita, kita pergi hantar, kita hantar orang ni. Tapi Ustaz, subhanallah, sebenarnya lebih banyak keaibannya kalau kita cerita. Ada orang yang subhanallah tuan-tuan Ustaz Syahmat, rumahnya tak berdinding, dan dia malu rumah dia tak ada dinding. Lepas tu kita pergi ambil gambar rumah dia tak ada dinding, kita share pada orang lain. Sampai ada orang yang subhanallah dia boleh kontak balik pejabat zakat. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong pergi beritahu dekat sahabat tu, tolong delete gambar saya tu, sebab saya malu Ustaz. Dia kata, bukan kami yang post, kata ada berita macam mana tak ada pergi angkat, dia pergi bolang dalam camp. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, orang yang menzahirkan sedekah dia itu baik. Tapi orang yang menyembunyikan sedekahnya kepada fakir miskin, Allah sebut tentang fakir miskin, itu lebih baik untuk dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita menzahirkan keaiban orang tanpa kita sedar. Ni macam mana? Sebab tu Allah suruh jaga aib orang tu, tak nak tolong orang, okey, tak ada masalah apa. Tapi di sana kita kena fikir satu benda, ada kadang keaiban manusia yang kita zahir dalam keadaan kita tak sedar. Maka tuan-tuan macam tu, Islam ajak macam tu. Ihsan. Bayangkan, bukan semua orang nak, mana ada orang nak miskin tuan-tuan? Mana ada orang nak miskin? Mana ada orang yang, cuba tanya kat dia, nak kaya ke nak miskin? Mesti dia nak kaya. Tanya pilih siapa pun. Tapi Allah takdirkan dia hidup miskin, dan dia malu tuan-tuan sebenarnya dia nak miskin. Lalu cerita kat orang, saya ni orang miskin, saya ni orang miskin, saya ni miskin. Kalau boleh dia naik kereta yang elok, dia nak pergi cerita kat orang elok. Tapi dia naik basikal sebab itu yang dia ada. Dan dia boleh parking jauh-jauh sebab dia takut sekali orang nampak motor dia yang buruk, dia nampak. Sebab apa? Sebab malu dia. Tiba-tiba kita pergi kat dia, kita pergi ambil gambar, kita pergi cerita semua orang apa yang dia ada. Tuan faham tak ni? Malu tuan-tuan, sebab tu kita kena jaga keaiban orang. Macam mana? Ihsan, itulah Islam ajak ihsan. Melainkan dia izin lah, gitu. Boleh tak saya nak ambil gambar tuan ni, kita nak share apa semua tu? Dia kata, oh, tak apalah, tolong kuku, ada orang lain nak boleh tolong sama. Kalau dia izin tu tak apa. Tapi tanya tak? Minta izin tak kat dia? Maka tuan-tuan, tu adab kita. Islam ajak macam tu Ustaz. Pasal apa? Ihsan. So dalam keadaan kita berpuasa ni, Islam ajak ihsan macam tu lah. Ajak ihsan supaya sallallahu alaihi Muhammad, kita rasa kesusahan orang lain. Maka didik ihsan, didik iman ni satu benda yang sangat besar. Allah berfirman, maka Allah bagi dekat apa ni? Allah akan bagi kepada dia sallallahu alaihi Muhammad kelebihan pintu syurga Ar-Rayyan. Dura tanya, Ustaz, betul ke paling ramai penghuni syurga antaranya ialah di kalangan orang miskin? Pasal apa ramai ahli syurga orang miskin? Sebab kurang soal jawab dia. Dia tak ada apa yang dia soal jawab. Nak persoal pun banyak, nak persoal pun tak ada. Nak disoal pun, sebab tu Nabi SAW memilih untuk duduk di kalangan orang miskin. Demikian dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Darda, orang kaya sebelum dia masuk Islam, punya perniagaan yang besar. Tapi bila dia masuk Islam, dia tinggal semua kekayaan dia, sebab dia kata apa? Mudah untuk dia masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya nak tanya, betul tersalah tindakan Ustaz Ibit papar kemiskinan seorang tu? Bergantung pada niat dia. Ada orang yang subhanallah dia melakukan perkara tu dengan dia menzahirkan perbuatan-perbuatan dia itu supaya perbuatan dia itu ditiru oleh orang lain. Dan mesti ada orang akan tiru. Buat pertolongan, ramai pula orang yang pekat-pekat menolong selepas tengok apa yang Ustaz Ibit buat. Dia mau puasa tu benda yang baik. Bukan semua orang mampu buat tu. Tapi hati dia Ustaz, hati dia bukan urusan kita. Hati dia tu urusan dia dengan Allah. Dan mudah-mudahan dia ikhlas. Dan mudah-mudahan semua yang mengikut juga ikhlas. Tuan-tuan sekalian Ustaz Syahmat, maka tuan-tuan pasti ada kebaikannya. Cuma saya cerita saya, kalau kita Salih Syahmat, bila kita nak, mungkin Ustaz Ibit pun dia minta izin dulu daripada orang tu untuk dia sampaikan sebagainya kan. Kita tak tahu yang tu. Jadi kalau kita nak buat macam tu, maka antara benda yang kita kena jaga ialah keaiban orang tu, dengan paling tidak kita minta izin dulu orang tu untuk kita tunjuk ataupun tidak. Salih Syahmat. Boleh faham tuan-tuan? Ustaz Syahmat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, banyak pintu syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pahala dan balasan Allah bagi orang-orang yang berpuasa adalah penuh, besar dan tidak terhitung. Sedangkan kemasukan orang-orang yang berpuasa melalui pintu Ar-Rayyan ini merupakan tambahan pahala dan penghormatan semata-mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga memang banyak pintu. Antara pintu yang
orang-orang yang taat solat, pintu orang berjihad, orang ikhlas dalam berpuasa, iaitulah Ar-Rayyan. Dan juga ada pintu untuk orang yang bersedekah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad. Lalak ni nak suruh berhentilah ni. Baik tuan-tuan, salli ala Muhammad. Jadi kita faham bahawa subhanallah dalam syurga ini ada banyak pintu, ada 8 pintu syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah di antara pintu-pintu syurga yang 8 itu ada pintu-pintu syurga yang lain yang terkait dengan kebajikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu sedekah, ada pintu solat, ada pintu sallallahu alaihi Muhammad jihad, ada pintu orang yang sabar atas kezaliman manusia yang lain sebagainya. Maksudnya banyak pintu-pintu syurga yang lain yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang kita bincangkan tadi juga sebuah kenikmatan kepada syurga yang Allah offer, dan diceritakan juga bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, bahawa orang yang pertama-tama yang akan masuk ke syurga Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah yang akan mengetuk pintu syurga, dan ditanya oleh para malaikat sebab penjaga pintu syurga diizinkan masuk syurga. Nabi SAW minta supaya disyafaatkan umatnya untuk masuk syurga, lalu kita pun masuk syurga, dan kita lah orang pertama, umat pertama yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam banyak-banyak pintu ada satu pintu yang nama Ar-Rayyan, yang Allah khaskan hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Setelah dipanggil semua orang berpuasa untuk masuk dalam pintu tersebut, maka subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada lagi, lalu pintu itu akan ditutup. Dan Ar-Rayyan ini terdapat dalam syurga, yang orang yang akan masuknya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, yang akan melalui kenikmatan syurga, lalu masuk kepada kenikmatan yang tambahan yang namanya Ar-Rayyan. Dan kita pun baca juga tadi tentang luasnya pintu syurga, luasnya tembok di antara dua pintu syurga. Dan kita lah ni, apa yang kita kena buat ialah dengan kita beramal yang sungguh-sungguh amal untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Calonkan diri kita ni sebagai ahli syurga Allah, dan mudah-mudahan dengan redha Allah dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah akan izinkan kita untuk masuk ke syurga Allah SWT, sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang kita panjat pada setiap malam ketika kita solat tarawih dan sebagainya, insya-Allah. Lagi sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, Salak Syamat, yang menganjurkan program kita pada petang ini. Dan saya nak ajak tuan-tuan sekalian yang menyaksikan video ini supaya kita dapat memberi infak Salak Syamat kepada pihak sekolah untuk mereka meneruskan program-program pengimarahan Ramadan ini. Dan juga subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, dan saya juga ucap tahniah dan syabas kepada pihak sekolah yang berterusan menyampaikan ilmu walaupun dalam keadaan PKP dan bulan Ramadan ini. Dan saya juga ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya pada petang ini, dan tolong share video kita pada petang ini. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kelompok orang yang salli ala Sayyidina Muhammad masuk ke syurga Allah SWT. Dengan itu aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.